Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan 2 akan membentangkan peralatan semasa latihan bola sepak yang dihormati iaitu Mesyarah Encik Nur Azman bin Saleh, dan ahli kumpulan terdiri daripada saya iaitu Muhammad Syahrul Razi bin Amiruddin, bernombor metrik CN200105, Muhammad Najmi Aris bin Abdul Rahim, Muhammad Fakhruddin bin Muhammad Zulkifli, Muhammad Haziq bin Kamaluddin dan Muhammad Hazmi bin Zainuddin. Okay, kita teruskan dengan pembentangan. Peralatan pertama iaitu bola. Okay, bola mestilah berbentuk bulat, spesifik. Ciri-ciri bola adalah standard size bola adalah berkurang 28 inci atau 71.12 cm dan tidak boleh kecil daripada 27 inci ataupun 68 cm. Seterusnya, berat bola adalah spesifik iaitu tidak kurang dari 14 ounce ataupun 0.392 kg dan juga tidak lebih dari 16 ounce ataupun 0.448 kg. Tekanan udara juga penting bagi bola tersebut untuk melantun, iaitu 15 pound per square ataupun 6.8 kg per square. Bola ni penting untuk permainan bola sepak. Kita tak boleh guna bola seperti macam bola futsal ke. Macam bola futsal kan berat kan, so dia tak boleh melantun dengan baik. Okay, seterusnya adalah bib berwarna-warni. Fungsi bib adalah untuk membezakan antara dua pasukan. Biasanya setiap latihan small sided game, pemain perlu memakai bib berwarna. Kalau tak ada bib, agak sukar untuk pemain membezakan antara tim A ataupun tim B. Kalau tak ada juga bib, saya sarankan satu tim tu untuk buka baju dan satu lagi tim untuk pakai baju untuk bezakan antara dua tim. Okay, yang terakhir, cone marker. Cone marker juga sangat penting untuk satu latihan, sama ada latihan untuk kecergasan ataupun latihan dengan menggunakan bola. Dengan menggunakan cone, ini akan mencorakkan latihan dengan lebih baik. Contohnya membuat sepadan seperti 10 meter kali 20 meter, 20 meter kali 30 meter dan macam-macam lagi. Okay, seterusnya saya akan menunjukkan satu video contoh satu pasukan tu menggunakan alatan-alatan tersebut. Two teams compete against each other and play as directional. Playing area is 15 by 15 yards with 4 gate goals. The orange team attempt to transfer the ball between their two gates, as do the yellow in the opposite direction. Play is continuous, with attacking players encouraged to use 1 versus 1 skills to be the defender. The team earns a point every time the ball is transferred from one gate to another. On failure to score, the attacking player quickly transitions to defending and remains in that role until the attacker fails to score or the ball is won and transferred back to their own gate. Either gate can restart play. Players in possession need to maintain tight control and apply quick changes of pace in order to beat defenders. When appropriate, the attacking player should dribble at and behind the defender's front foot. Whenever the defending player fails to be between the ball and their own gate, the attacking player can simply pass through. Various feint and stop-start moves can be used to off-balance and beat defenders.
players should be looking to perform positive first touches, driving into space. Okey. Sekian saja dari saya. Sekian, terima kasih. Cool. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fakuruddin bin Muhammad Zulkifli akan menerangkan peralatan bola sepak iaitu papan taktikal. Papan taktikal ni ia digunakan dalam penyampaian jurulatih kepada pemain-pemain berkaitan taktik yang hendak digunakan ketika bermain dalam pasukan. Kedua, penyampaian jurulatih kepada pemain melalui percakapan sahaja tidak mencukupi untuk kefahaman para pemain. Dalam penyampaian yang diberikan ini perlu mengetahui bahawa setiap pemain mempunyai tahap kefahaman yang berbeza. Proses kefahaman seseorang manusia boleh melalui auditory iaitu percakapan, visual iaitu gambar-gambar, kinestetik iaitu penceritaan, digital guna alat-alat elektronik. Penggunaan papan taktikal ini akan lebih memudahkan para pemain untuk memahami kemahuan jurulatih. Yang kedua adalah emergency kit. Semasa sesi latihan serta ketika digunakan semasa sesi latihan serta ketika perlawanan. Sebenarnya akan ada emergency kit ini kerana ia sangat penting bagi semua apabila berlaku sebarang kecederaan. Emergency kit ini diuruskan oleh satu pihak pengurusan risiko iaitu contohnya seperti bola sabit merah. Contoh kelengkapan yang ada di emergency kit ini ialah bandage, iodine, spray cast dan banyak lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. Nama saya Muhammad Aziz bin Kamarudin. Nombor matrik AA200209. Okay, pada petang ni saya akan menerangkan 3 jenis peralatan dalam bola sepak. Yang pertama ialah ladder, yang kedua ialah mannequin dan yang ketiga ialah marker. Okay, peralatan yang pertama ialah ladder. Ladder ini dia mampu meningkatkan kelajuan dan ketakasan. Kedua-dua faktor ini bukan sahaja dapat meningkatkan prestasi para pemain, malah dapat membantu meningkatkan tahap kecergasan pemain untuk hampir semua jenis latihan yang dilakukan. Seterusnya, ladder ini akan ditebarkan atas padang dan para pemain akan melakukan footwork. Saya akan kongsikan video berkenaan ladder.
Okay, untuk peralatan yang seterusnya ialah mannequin. Mannequin ini merupakan patung yang seakan-akan pemain sebenar. Mannequin mampu memberikan pemain berasa seakan-akan berhadapan dengan pemain sebenar. Mereka juga membantu meningkatkan kesedaran kedudukan pemain. Seterusnya, mannequin ini ia mudah alih dan dia senang untuk dibawa dan disimpan. Dan selain itu, dia mampu mempraktikkan dalam situasi bola mati, contohnya menggunakan mannequin sebagai benteng pertahanan ketika menjalankan latihan sepakan percuma. Okay, terdapat video berkaitan mannequin juga. Are we ready? Go, go. You're on the right. Step and drag. Well done. Step and drag. Well done. Good lads. Jack, I'm impressed. I've never seen a goalkeeper turn so quick. Most goalkeepers turn like cruise ships. Good. Make it quick. Make it explosive. Make the turn explosive, guys. Hit the ball on your feet. Bang, bang. 2 touches. Boom, boom, boom. Step and drag. Well done. Hey, that was great, that one. That was great. Now we go the other way. Right. Step on it left, drag it right. Go. You have to be able to go both ways, guys, on the field. Ready? Go. Real quick. Remember, you've got to settle down the game. You've got to be comfortable going right as you are going left. Go. Get organized. Come on. Step and angle. Well done. Good lads. Dan peralatan yang terakhir ialah marker. Marker ni dia digunakan untuk membuat space supaya dapat mengatur dan untuk membuat latihan kepada para pemain. Dengan menggunakan marker dalam latihan, ia dapat membantu keseimbangan, kawalan badan dan gerak kaki pemain. Marker dapat membantu pemain untuk membuat putaran tajam dan mengawal bola semasa perlawanan. Okay, sekian itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, nampak slide tak? Nampak. Okay. Saya Muhammad Azmi bin Zainuddin. Nombor matrik saya AA20067. Saya akan menceritakan tentang 4 peralatan permainan ini, iaitu yang pertama jaring tenis, yang kedua pump, yang ketiga whistle dan yang keempat botol air. Okay, yang pertama jaring tenis bola sepak. Ia hanyalah sesuai jika mahu untuk guna time santai-santai ataupun SSG, iaitu small side game yang menyeronokkan. Banyak teknikal boleh dipelajari melalui SSG ini. Contohnya teknikal mengawal hantaran bola dengan tepat. Bola kedua iaitu second ball, menahan dengan baik dan komunikasi antara pemain boleh tingkatkan. Ini contoh video.
Ini kita boleh gunakan sebagai untuk melatih heading kita, membuat secara pasangan. Ini kalau kita rendahkan, kita boleh guna untuk ni, sepak hari ni. Okey, itu ya video ya. Okey, yang seterusnya pam bola sepak. Pam ni biasa datang dengan pin dia. Pam ini tidaklah setiap kali sesi latihan tu diperlukan, tapi kita guna time bola tu tak ada angin. Dia pentinglah juga untuk pastikan bola itu sentiasa keras dia. Untuk mengepam bola ni kita mesti ada pam dan juga pin. Jika tidak ada pin, kita tak boleh pam bola kerana ruang untuk pam dekat bola tu sangat kecil. Pastikan anda mempunyai banyak pin lubang angin kerana pin ini mudah patah. Okay, seterusnya whistle. Whistle ini umpama suara kedua jurulatih atas padang. Ini senang untuk jurulatih memanggil pemain-pemain lain yang masih leka dengan pakai kasut, pakai sokin dan sepak bola entah ke mana-mana. Okay. Akan tetapi ada setengah jurulatih tidak gemarkan menggunakan whistle disebabkan agak formal. Mereka ini lebih suka menggunakan suara mereka yang lantang dalam menyampaikan mesej ketika proses latihan. Okey, seterusnya botol air. Botol air. Botol air ni penting untuk kita membawa air seperti air yang menyejukkan ataupun air yang bertenaga seperti 100 plus. Jurulatih tidak akan menyediakan minuman untuk pemain, akan tetapi boleh memberi pesanan awal kepada setiap pemain supaya membawa air minuman dan botol minuman sendiri. Lagi-lagi kalau sesi latihan tu tengah hari ke petang kan panas, menyebabkan proses dehidrasi boleh berlaku dengan cepat. Jurulatih juga kenalah ada air sendiri supaya jurulatih ni tidak penat, kan dia banyak beri arahan pada pemain-pemain dan dia juga perlukan minuman. Okey, itu sekian daripada saya. Terima kasih. Boleh nampak tak? Nampak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Najmi Haris bin Abdul Rahim, Metrik AA200-196, akan menerangkan tentang 3 jenis peralatan iaitu kayu pancang, yang kedua herder dan yang ketiga gelang. Okay. Untuk kayu pancang ataupun dikenali sebagai selenium pole. Ia digunakan untuk membuat digunakan ketika membuat sesi latihan semasa pasukan lebih untuk menjadikan pasukan lebih realistik. Saiz kayu pancang yang tinggi ini menjadikan pemain lebih serius dalam padang dan semasa latihan. Dan yang ketiga, tahap ketangkasan dan ketajaman pemain dapat ditingkatkan. Ni ada sedikit video. Dengar tak? Tak dengar. When we're going into supper, we talk about hurdles, a big part of maybe Dengar. to the coach now. The hurdles are not only just to get warmed up, but also as well to get power. Then when we talk about soccer, 90% of the game is power, it's from the leg. We're using the hurdles, as I said, for a warm up and also as a cool down. You get the power, Sekejap. bend into. Sekejap. Salah video. Lepas kita teruskan dengan yang kedua, peralatan yang kedua iaitu herder ataupun halangan. Alatan ini digunakan dalam sesi latihan terutamanya ketika sesi taktikal dan sesi fizikal para pemain bola sepak. Alatan ini juga boleh digunakan dalam sesi stamina untuk sesi stamina pemain.
Dia dapat meningkatkan ketakasan dan kekuatan fizikal pemain, terutamanya kekuatan kaki untuk membuat sepakan dan lopatan. Video tadi I think when we're going into soccer, we talk about hurdles, a big part of me, particularly as a player and as a coach now. The hurdles are not only just to get warmed up, but also as well to get power. But when we talk about soccer, 90% of the game is power, it's from the legs. So using the hurdles, as I said, for a warm-up and also as a cool-down, you get the power, you bend into the hurdles and push up. So you can be a defender who can help you with the heading of the ball. You also as a striker to move to get that power. So for me, for my players, and me as a player, hurdles are some part of the game. Okey, untuk yang terakhir iaitu gelang ataupun ring. Cara penggunaannya adalah sama seperti header, melainkan alatan ini digunakan untuk melatih footwork agar dapat ditingkatkan. Tengok video dia. Okay. Jadi gelang ni fungsi sama seperti leather, tapi aktiviti boleh lebih banyak dia boleh digunakan menggunakan gelang ni. So itu saja daripada saya. Terima kasih.